saya tilawatkan tadi yang bermaksud Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia, yang Maha Hidup dan yang Maha berdiri sendiri. Mengantuk tidak menguasainya dan tidak pula tidur. Kepunyaan Dialah apa yang ada di seluruh langit dan apapun yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di hadratnya kecuali dengan izinnya? Dia mengetahui apapun yang ada di hadapan mereka dan apapun di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kekuasaannya meliputi seluruh langit dan bumi, dan Dia tidak merasa letih menjaga kedua-duanya, dan Dia Maha Mulia dan Maha Agung. Inilah wujud Tuhan, zat Tuhan yang ditawarkan, yang diberitahukan kepada umat manusia melalui agama Islam ini. Inilah yang dipersembahkan oleh Islam kepada umat manusia. Tuhan yang Maha Hidup, Tuhan yang Maha berdiri sendiri, Tuhan yang Maha mengetahui, Tuhan yang Maha pengasih dan penyayang, dan Tuhan yang Maha berkata-kata dan Maha menjawab kepada hamba-Nya apabila hamba-Nya bertanya, berdoa kepadanya, meminta sesuatu kepadanya. Dan sifat Allah Ta'ala ini yang diberitahukan oleh Islam kepada umat manusia sejak dulu, kini dan di masa akan datang terus akan berlangsung. Inilah Tuhan yang Maha Hidup yang ditawarkan, yang diberitahukan, yang diajarkan oleh Islam kepada umat manusia melalui wujud suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wujud yang sangat memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui Rasulullah SAW inilah Allah Ta'ala beritahukan kepada umat manusia bahawa aku adalah Tuhan yang Maha Hidup, yang Maha berkata-kata, yang Maha memberikan jawapan kepada sang hamba apabila hamba itu bertanya dan meminta kepadaku. Dan Rasulullah SAW seperti mana saya katakan tadi adalah merupakan satu sosok, adalah merupakan satu wujud yang paling memahami sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Kerana Rasulullah SAW sendiri melihat bagaimana tajaliat penampakan sifat-sifat Allah Ta'ala ini. Dan salah satu sifat Allah Ta'ala ini adalah seperti mana saya katakan tadi, Dia menjawab doa-doa ataupun seruan-seruan ataupun permintaan-permintaan manusia terhadapnya. Dan ini dilihat sendiri oleh wujud suci Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rasulullah SAW merupakan insan yang paling memahami wujud Allah Ta'ala, paling tahu tentang wujud Allah Ta'ala. Dan Rasulullah SAW sendiri sangat memahami sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini yang menjawab doa-doanya. Rasulullah SAW sendiri melihat bagaimana Allah Ta'ala itu menjawab doa-doa yang dipanjatkan oleh beliau SAW sendiri di hadapan Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahukan kepada Rasulullah SAW, umumkan kepada dunia, beritahukan kepada dunia bahawa dan apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau, di sini engkau itu Muhammad SAW, tentang aku, iaitu tentang Allah Ta'ala, maka katakanlah, sesungguhnya aku dekat. Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasulullah SAW, beritahukan kepada umat manusia bahawa aku begitu dekat dengannya, begitu dekat kepada manusia. Kerana itu hendaklah mereka menyambut seruanku ataupun menjawab seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk.
Ini yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa apabila hamba-Ku bertanya berkenaan dengan diriku, beritahukan kepada mereka aku sangat dekat dan aku menjawab doa-doa mereka, permintaan-permintaan mereka apabila mereka berdoa kepadaku, apabila mereka meminta kepadaku. Kerana itu hendaklah mereka menyambut seruanku, menjawab seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu wujud yang merupakan wujud yang maha hidup, yang menjawab, sentiasa berkata-kata kepada hamba-Nya apabila hamba-Nya itu meminta sesuatu daripadanya. Dan seperti mana saya katakan tadi, Rasulullah SAW sendiri sangat memahami wujud Allah Ta'ala, sangat tahu tentang wujud Allah Ta'ala, dan Rasulullah SAW sendiri melihat penampakan, tajaliat sifat-sifat Allah Ta'ala, dan salah satunya adalah Dia, yakni Allah Ta'ala, menjawab doa-doa Rasulullah SAW. Dan pengalaman ini Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita semua bahawa mintalah kepada Allah Ta'ala, kerana Dialah Tuhan yang maha hidup, kerana Dialah Tuhan yang maha menjawab segala doa-doa kita dan permintaan-permintaan kita. Selanjutnya, di dalam Al-Quran lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Dan Dia berikan kepadamu segala sesuatu yang kamu minta kepadanya. Dan sekiranya kamu cuba menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Begitu banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Dia maha pengasih dan penyayang. Kita tidak dapat menghitung, kita tidak dapat mengira berapa banyak nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, wujud Tuhan yang maha hidup ini, yang ditawarkan oleh Islam, yang diberitahukan oleh Islam, yang diberitahukan ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua dan kepada umat manusia lain. Kalau kita ingin mengira, menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala, kita tidak akan dapat mengiranya. Kerana Dia memberikan kepada kita apabila kita meminta daripadanya. Inilah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Yang bermaksud, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doamu." Ini dari surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61. Di tempat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-28, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya mengabulkan pengorbanan dari orang-orang yang bertakwa, atau Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doa orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana saya katakan tadi, bahawa Islam menawarkan dan mengajarkan satu wujud Tuhan yang maha hidup, yang memberikan kepada kita apabila kita meminta kepadanya. Dia berkata-kata kepada kita, dulu, hari ini dan di masa akan datang, sifatnya ini tidak akan pernah berubah. Jadi berbahagialah tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa kita telah mengenal Tuhan ataupun wujud Tuhan yang maha hidup ini. Dan melalui doa-doa, kita akan dapat merasakan bagaimana sesungguhnya Tuhan itu memang dekat dengan kita dan Dia menjawab doa-doa kita, dan Dia merupakan wujud Tuhan yang maha hidup, yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita ingin meminta sesuatu, maka mintalah kepada wujud yang maha hidup ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang saya bacakan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang merupakan pendawaan Allah Subhanahu wa taala sendiri kepada umat manusia bahawa Dia merupakan Tuhan yang maha hidup, yang maha berkata-kata, yang maha menjawab apa saja yang kita minta daripadanya. Berkenaan dengan doa-doa ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Banyak sekali perkara-perkara yang kita boleh kongsi dan banyak sekali sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan doa-doa ini. Di antaranya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sifat Allah Subhanahu wa taala ini, dia di mana Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahawa Allah Taala itu menjawab doa-doa kita. Di antaranya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Hazrat Salman Al-Farsi radhiyallahu taala anhu, di mana beliau meriwayatkan sesungguhnya Allah mempunyai sifat malu dan memberi kepada orang yang tidak meminta dengan pemberian yang banyak. Apabila seseorang mengangkat tangannya di hadapan Allah memohon sesuatu, maka Allah amat malu untuk memulangkan kedua tangan tersebut dengan tangan kosong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yakinlah apabila kita meminta kepada Allah Ta'ala dengan hati yang tulus, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan membiarkan doa kita itu tanpa dijawab. Allah Ta'ala tidak akan memulangkan tangan yang kita angkat di hadapannya dengan tangan yang kosong. Sebaliknya, doa ataupun tangan yang kita angkat itu, Allah Ta'ala akan berikan jawapannya kepada kita semua. Dia tidak akan membiarkan kita dengan tangan yang kosong. Dia menjawab doa-doa kita. Kemudian Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mahu supaya doanya dikabulkan ketika dalam keadaan kesempitan atau kesusahan, maka hendaklah dia banyak berdoa ketika dalam kesenangan. Jadi kita jangan berdoa hanya bila kita ditimpa kesusahan, tetapi banyaklah kita berdoa ketika kita dalam keadaan yang senang, supaya kesenangan-kesenangan yang kita perolehi itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak tarik daripada kita, supaya kita tidak terjerumus di dalam masa-masa yang sulit. Dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita gembira, dalam keadaan kita ada segala-galanya, kita tetap berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala dengan kurnia yang diberikan kepada kita ini, kita dapat lebih mendekatkan diri kita kepadanya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti tidak akan membiarkan kita berada di dalam kesulitan dan kesusahan. Lebih lanjut lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba paling hampir atau paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika sujud, maka kamu perbanyakkanlah doa ketika bersujud. Ini lagi satu hadis yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Bahawa dalam keadaan kita bersujud, dalam keadaan kita betul-betul merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala, di situlah kita hendaknya banyak berdoa, kerana waktu itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dekat, begitu dekat dengan kita dan akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah Tuhan yang diajarkan oleh Islam kepada dunia, kepada umat manusia, bahawa